saling menasihati antara satu sama lain. Ini yang Nabi SAW sebut dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama ini perlu ada nasihat. Untuk siapa? Para sahabat tanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wala rasulih. Kita mengajar, kita nasihat kerana Allah dan kerana Rasul. Kita tegur anak-anak kerana Allah dan kerana Rasul. Tuan-tuan besar majlis sekalian, laju sangat dia cakap ni. Maaf lah, selalu kena cut beginilah. Tengah-tengah cakap, oh, laju sangat Ustaz. Tak. Sebab masa pendek, nak habis dah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita nasihat, biarlah benda itu kadang-kadang mengguris hati, tetapi biar. Sesungguhnya ia akan mendatangkan manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Anak kita selamat dunia, selamat di akhirat. Antara nasihat yang diajar oleh para ulama, iaitu kita nasihat anak kita biar cepat kahwin. Itu yang hadis yang dibaca oleh Ustaz Zahzan tadi. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu, cepat-cepatlah kahwin. Ada kemampuan zahir dan batin. Maka Abdullah bin Abbas pernah suatu ketika dihimpunkan anak-anak dia. Abdullah bin Abbas, tuan-tuan tahu siapa Abdullah bin Abbas? Saya rasa mungkin lepas ni Telaga Biru boleh buat Hayatus Sahabah. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW. Ringkas dan pendek. Hari ni kita duk ajar anak-anak kita malam-malam baca Cinderella. Ya? Charlie Chaplin cerita. Buku budak-budak. Cuba kita tukar Hayat Sahabah, nak baca yang tebal tu tinggi sangat. Kita baca yang mudah-mudah untuk kanak-kanak, cukup menarik. Antaranya Abdullah bin Abbas yang Nabi doakan kepada bayi ini, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Siapa Abdullah bin Abbas? Akhirnya jadi seorang yang cukup alim dalam tafsir. Alim dalam tafsir, tuan-tuan besar majlis sekalian. Alim dalam memberi hukum. Faqih, mufassir. Sebagian ulama mengatakan, fa innahu bahrun fil ilmi wa bahrun fit tafsir. Dia alim, dia lautan dengan ilmu, lautan dalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia kumpulkan anak-anak dia kata apa? In aradtumun nikah angkahtukum. Kalau kamu nak kahwin, wahai anak-anakku, aku kahwinkan kamu semua. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada anak-anak, kita ada duit kan? Ada duit. Ni isteri Ustaz Ismail pun nampak. Ada anak-anak perempuan, ada duit lebih, Haji Ismail. Jangan habiskan duit pada benda-benda yang mengarut. Beli handbag sampai 3-4 ribu. Beli spek mata saja harga 2-3-4 ribu $. For what? Kalau kita mampu tak apa. Masalah sekarang ni anak kita buat pinjaman bank, anak kita buat pinjaman kawan-kawan. Kita sendiri nak buat kahwin, nikah kahwin, buat pinjaman bank. Buat apa tuan-tuan? Biar simple, tetapi anak kita berkat. Bila keluar daripada perkahwinan, otak dia bersih, kepala dia bersih. Tidak habis-habis kahwin, aku terima nikah yang malam pertamanya best. Bangun pagi esok, hutang banyaknya. Stres sebab hutang banyak. Jadi buat apa? Baik kita bantu anak-anak. Itu yang Abdullah bin Abbas kata, aku bagi kamu kahwin kalau kamu nak kahwin. Sebab apa? Sebab fa innal 'abda idza zana nuzi'al iman min qalbi. Tadi Ustaz Zahzan sebut, kalau belajar sihir, iman keluar. Ini berzina. Ibn Abbas kata kalau pada anak-anak dia, kalau kamu berzina, maka keluarlah iman daripada hati kamu. Sebab itu sihir, syirik, zina termasuk daripada kabair, dosa-dosa besar. Sebab iman keluar, tuan-tuan masyarakat sekalian. Jadi nasihat anak-anak ni biar cepat kahwin, jangan tunggu lama-lama, jangan membazir. Kalau ada kemampuan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, nasihatkan anak-anak ni biar pilih bakal suami atau bakal isteri sekurang-kurangnya yang ada agama, boleh baca Quran. Tak salah kalau bapa mentua panggil kan. Di Singapura ni memang saya tahu orang dia kuat-kuat agama belaka, masjid penuh. Ya, kalau katakan kalau buat halaqah zikir tu penuh stadium, masya-Allah bagus. Ingat Nabi SAW. Tapi jangan lupa, jangan hanya berzikir tetapi tak beramal, tak jadi juga. Berzikir dan beramal itu wajib. Ingat Nabi, tak apa, memang itu perlu, tapi kita kena beramal. Bagaimana Nabi SAW mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan.
Maka biar sekurang-kurangnya ayah bapak mentua panggil, nak cuba jadi imam tengok. Anak ni pun jadi imam. Oh ni yang baca kunut pendek, kunut pandang ni. Ya, saya tengok dalam YouTube ni Singapura punya lawak. Saya gelak sampai pecah perut. Gelak angkat. Kalau kunut pendek macam mana? Kunut. Kalau kunut pandang, kunut. Terkejut makmum belakang semua. Kalau macam tu lah bakal menantu, hold dulu. Hold dulu. Dalam mazhab Syafi'i dianggap lelaki ini tidak ghairul kafa'ah, tidak sekufu untuk dikahwinkan dengan anak kita yang boleh baca Quran. Tapi kalau anak kita berdua kali 5 10 jahil bin Zukir, sama-sama tak reti baca Quran, sama-sama tak boleh, dua-dua tu dihantar untuk belajar Quran dulu. Lepas tu barulah kahwinkan mereka. Sebab takut jadi masalah selepas ini. Sebab Quran lah yang membentuk generasi yang hebat. Itu yang ada Gen Q tu kat saya, generasi Quran. Boleh melaka generasi Quran, generasi kualiti, generasi ambil kira lah kan, tiu semua tu. Jadi biar Quran dulu. Itu yang dipegang. Ini dah cari apa yang kita cari. Yang kita cari, dia tu ada kereta apa? Tengok Abu Darda tadi apa? Dia pakai kereta BMW lah. Rumah dah ada sebiji ke? Jadi jangan sampai peringkat itu. Anak pun stres, menantu pun stres. Itu yang kata macam ni lah, kita pergi Batam je lah. Kan dah susah masalah kita. Pergi Batam dapat juga kahwin. Tapi apa yang kita dapat? Anak kita lari, anak tak respect kepada kita. Jadi kita dibagilah nasihat yang baik-baik. Cari yang ada agama dulu. Ini yang Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dengan agama kamu akan jaga anak keluarga kamu daripada api neraka. Kamu jaga api neraka daripada api neraka. Anak-anak kamu, isteri kamu dilarang masuk neraka sebab kamu jaga dia elok-elok. Masya-Allah tuan-tuan. Kemudian kita nasihatkan kepada mereka, carilah anak-anak ataupun bakal menantu yang husnul khulq, baik akhlaknya. Ini disebut oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Dalam bahasa Melayu dah diterjemah bimbingan mukmin. Tuan-tuan bacalah sambil-sambil nak tidur, daripada baca benda-benda tak berfaedah, baca, beli buku-buku tu. Ya, kalau rasa berat sangat, beli solusi ni. Ni, tutup aurat supaya selamat. Bagus tuan-tuan pasal mati sekalian. Bukan rugi pun. Adakah kita baca satu page? Sayang simpan sampai sini, bengkak kalau tak tahu. Allah, boleh kena stres. Very simple. Dia nak bagi tahu halal atau haram. So kenapa yang kita susah sangat? Duk beli buku-buku majalah-majalah, gosip sana, gosip sini. Awak pula menyampaikan, awak tahu artis sekian, gini. Padahal tak, kita membawa fitnah. Tak pasal-pasal masuk neraka free. Dia ada satu neraka panggil neraka free. Memang tak ada. Ni neraka masuk free ni. Sebab apa? Kita menyebarkan fitnah. Justru kita cari anak-anak menantu kita yang berakhlak mulia. Saya ingat di Syria ni dia orang Arab ni, sama mungkin Ustaz Zazan kat Jordan. Arab Syria kalau dia nak cari menantu dah, ya. Mak angkat saya tahu lah tu. Dia tahu macam mana cari menantu. Tapi dia tak carikan untuk saya. Tapi saya frust. Okey, dekat Syria kalau dia panggil menantu lah, bakal menantu orang Arab. Mak mentua kan, Masya Allah, Mak Anti Jamile, Amu ni comel sungguh. Allah, boleh tak kalau ambilkan air kat mak sakit pinggan? Dia cakap Kelantan pula. Ibunda sakit pinggang. Dalam bahasa lah, nak pendekkan diri tu kan, terjemah panjang pula. Mak sakit pinggang. Menantu pun pergi ambil, letakkan air teh. Dia teh sana wajib. Kalau orang datang mesti minum teh. Jadi dia ambil teh. Saja dia, Allah, jatuh. Nak ambil. Kalau menantu tak tolong ambil, menantu buat dia gitu, angkat kaki pula. Maknanya out service tu. Ada pula yang macam mana? Angkat punggung dia. Dia angkat punggung dia tu. Muka tu tua. Bakal muka Astaghfirullahalazim. Punggung kat muka habis out. Jadi adab tidak ada kat situ lagi dah. Jadi tuan-tuan besar mati sekalian, bermula dekat situ. Mulakan dengan akhlak. Bila masuk, kalau masuk pintu, Assalamualaikum ibu. Allah, sejuk hati. Biar tak boleh baca Quran pun. Sejuk dah hati. Lepas tu baru kita tengok kaji. Tengok dia baca Quran. Masuk dia baca Quran. Nak cerita, mulakan dengan adab. Ini masa-masa, hai mama. Sudahlah. Ini masalah ni, anak keluar. Mama, hai. Jangan.
Menantu lelaki pun sama juga. Biar boleh baca, boleh semayang, ada akhlak, suka kepada Nabi SAW, suka pergi masjid. Allah senang hati tuan-tuan. Ini yang nak Allah Subhanahu Wa Taala kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin kita boleh katakan bahawa rumah kita akan dapat kerahmatan Allah Taala sebab apa? Sebab semua ahli keluarga tu kaki semayang, semua ahli keluarga itu kaki baca Quran, semua ahli keluarga itu berakhlak mulia. Ini pernah berlaku tuan-tuan di Malaysia. Tak mau sebut kat mana. Betul tak? Tak maaf aku salah tempat. Macam mana ada seorang nurse Cina, bukan Islam. Dia sambut bayi Melayu Islam. Ayah, mana cantik. Budak wek. Muak memang pening lah. Lembek dah tekan. Push. I push. Everything keluar. Oh, very comel. Bapak ni kali pertama dapat baby. Oh my god. Macam mana pegang gini tangan. Wah, tu dia. Jadi nurse kata, ambil. Pegang lah dia. Oh ya. Selamat datang ke dunia, dia kata. Selamat datang ke dunia. Tak apa lagi. Mesti hak bukan Islam tengok. Dia tunggu lama juga. Orang ni duduk lelaki tu pegang. Hey, why you see me? Kenapa kau tengok aku? Aduh. No, pelik lah. Azan lah. Udah lama, you orang Islam kan, you kena azan mah. Oh, lupalah. Mana mau azan? Muka kan telinga? Tanya orang Cina tu. Cina kan, hayya. Kanan boleh, kiri boleh lah. Dia pun bawa pergi pegang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cina terkejut. Hayya. Itulah hayau. Ini bukanlah hayau. Ini awak tahu tu. Tengok punya pelik. Orang suruh azan, kau bagi azan ajar raya. Hayya, I very excited. Oh, cik pandai kamu. Lah kan dipanggil ada doktor tolong azan. Ini cara azan, nanti balik sembahyang nak. Dah kena puasa dengan cek. Apa ni doktor? Tak pasal-pasal. Jadi cari dari sebelum kahwin kena cari. Jangan lepas kahwin. Ini yang pelik ni, kita cari yang cantik dulu. Habislah. Yang handsome dulu. Nak cari macam Ustaz Irwan payah. Limited edition. Memang tak jumpa satu ni nak boleh. Double layer lah. Ustaz Zahzan lagilah. Orang panggil apa? Vel apa? Isteri dia. Lagi bagus. Ikut sunnah Nabi. Ustaz Zahzan nak cari Ustaz. Saya sangat suka pada Ustaz Zahzan. Saya nak cari menantu muka macam Ustaz Zahzan. Confirm. Very, very limited edition. Nampak very, very. Kalau Ustaz Izhar, habis lah. Memang tak ada lah tuan-tuan. Satu dekat muka bumi ni. Memang payah. Jadi jangan lebih-lebih sangat. Yang penting orang tu baik akhlaknya, boleh baca Quran, mak bapak ambil 5 jadi suami. Cukup. Jadi isteri. Alhamdulillah. Yang penting dalam rumah dia boleh jadi imam. Alhamdulillah. Yang penting bila keluar anak dia boleh didik anak jadi orang Islam. Itu yang penting. Ini kelang kabut sekali kita ni tuan-tuan bapa hormati sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah juga husnul wajah. Husnul wajah ni muka cantik. Muka cantik, muka handsome ni tuan-tuan nak cari. Itu sebabnya kecantikan, orang kata apa ni, handsome atau cantik ni very subjektif. Dia bukan boleh kira objektif. Cantik tak boleh. Sebab Ustaz Zahzan dia tengok ni meja ni, cantik Ustaz. Ustaz Zahzan kata cantik. Saya tengok tak cantik. Sebab saya tak suka hal ni, saya suka konsep moden. Ustaz Zahzan dia orang Melaka, memang orang Melaka ni banyak kayu, dia suka kayu. Sebab saya orang Melaka juga, Alor Gajah. Mak orang Melaka. Terkejut. Ya, saya orang Melaka, Alor Gajah. Ayah saya orang Kelantan. Saya lahir di Selangor, dibesar kat Syria. Jadi koktail sekali. Campur aduk, kelang kabut sekali Ustaz Izhar. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi nak cerita, cari yang muka cantik juga. Cantik ni bukan di pandangan mak ayah. Tanya anak, awak suka? Cantik lah mak. Mak, saya suka mak. Handsome tak? Handsome. Biarlah muka dia macam mana pun tak kisah. Yang penting anak kita suka. Kita pula tengok senang hati. Yang penting Quran dia bagus, semayang akhlak dia baik, semayang dia okey, kita kahwinkan dia. Ini lebih-lebih, mak pula lebih. Mak tengok orang lancung lah hidung dia. Amboi. Ayah pula, ayah tengok ada jeragat lah kat pipi dia.
Siapa nak kahwin ni? Ayah ke mak? Nah, bukan cakap macam itulah. Maknanya siapa nak kahwin? Kita ni tolong aturkan biar ikut syariat Allah Ta'ala, biar ikut adab-adab, akhlak-akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Ini kita nak, Allahu Akbar, nak bibir macam Angelina Jolie. Tuan-tuan pernah tengok tak? Orang lelaki mesti kenal Angelina Jolie. Orang perempuan kurang kenal. Orang perempuan saya kena tanya, kenal Brad Pitt ke? Oh, not. I like Brad Pitt lah. Tapi orang kata orang Singapura ni suka Bollywood. Kenal Shah Rukh Khan? Oh, orang tengok moci-moci. I like it. Oh, hidung tajam Salman Khan. Tak payah nak ikut waktu. Kita ikut siapa? Contoh Nabi SAW. Ikut contoh Nabi, ikut para sahabat. Macam Abu Darda tadi, la ilaha illallah. Macam Abdullah bin Abbas kahwinkan anak-anak dia dengan orang-orang yang simple, dengan cara yang mudah. Tuan-tuan sekalian, jadi kita kena tengok. Jadi tengok, tak ada masalah, kita dibenarkan untuk tengok. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, dalam hadis Tirmizi, bahawa Nabi kata, iza awka'allahu fi nafsi ahadikum, bila Allah jatuhkan hati kita kepada seorang perempuan, membra'atin falyanzur ilaiha. Kalau kata kamu minat, tengok pada dia. Orang perempuan kalau minat, tengok pada dia. Dia puas hati. Jangan kahwin tak tengok. Lama kan jadi macam apa yang berlaku kepada Umar bin Khattab. Seorang lelaki keluarga datang, keluarga perempuan datang jumpa Nabi jumpa Umar bin Khattab. Ya Umar, teruk ni. Umar kata, kenapa ni hang ni? Bahasa simple Jadi Umar kata, kenapa? Kami ni kahwinkan anak kami dengan seorang lelaki, kami tak tengok dia, kami melalui mak ayah dia ni. Maka Umar kata, kenapa tak tengok? Dia kata, kami ingat okey lah. Bila dah nak kahwin, dah akad nikah, tengok baru tahu. Allahu Akbar, tua je lelaki ni. Tua. Maka Umar kata, itu salah kamu. Lain kali sebelum kahwin, tengok dulu. Kami sahaja nak tutup, nak elakkan daripada nampak tidak mau timbulkan benda yang tak baik, fitnah dan sebagainya. Tengok tuan-tuan bersama sekalian. Nabi benarkan para sahabat untuk tengok bakal isteri dia, bakal suami dia. Sama juga Umar bin Khattab, kamu kena tengok dulu. Itu Nabi sebut dalam hadis ini, hadis Tirmizi. Tengok, kalau rasa minat pada seorang lelaki, minat pada seorang perempuan, tengok. Tapi mak ayah kena jaga. Kalau nak keluar, kau nak pergi mana sayang? Nak keluar dengan tunang, Aziz namanya. Saja lah ni. Bukan Aziz kat sini. Ni Aziz kat Bangladesh, Abdul Aziz. Jadi ya Allah. Mak kata okey. Kejap Mak masuk bilik, dia siap. Mak nak ke mana? Mak nak teman lah. Alamak, mana boleh mak? Tak best lah. Orang panggil, tak sedap ni kalau mak dia. Kau nak tak tidak? Kalau tidak, jangan keluar. Itu tanggungjawab mak ayah. Ini tak. Kau pergi lah, pergi. Ingat naik motor tu jangan dekat-dekat sangat. Amboi. Dah nama naik motor, mestilah kena dekat dah. Dia pesan jangan naik dekat-dekat sangat lah. Tak boleh tuan-tuan. Haram tuan-tuan. Haram. Naik kereta pun tak boleh juga. Dah bila dua-dua. Wasyaitanu thalithuhuma, syaitan akan duduk nombor 3. Maka mula-mula kata, tu yang dalam lagu Bobo ni saya jadi hakim untuk jangan pegang, syaitan belakang kata pegang. Tu suara belakang bahaya tu. Mula-mula lelaki tu pegang dia dah. Orang teranggar pula sorry. Dia sorry tak tahan tu. Lelaki pun nak ambil. Tak apa, tangan ni. Tak apa, I okay, I stay okay. Itu yang stay okay yang lekat kat sini. Tuan-tuan bersama sekali, jadi hukumnya kita kena jaga. Mak bapak yang kena pesan. Ya, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Jadi antaranya bila dah kahwin. Bila kahwin, nak panggil cameraman. Cari yang Islam. Cari yang perempuan. Kalau perempuan okey. Contoh, saya rasa mungkin Azhar, saya tertarik dekat Singapura ni, dia macam saya belajar kat Syria dulu, perempuan lelaki-lelaki. Yang perempuan ni, saya kata Azhar boleh masukkan satu subjek, bagaimana siapa yang minat untuk ambil gambar. Jadi fotografer. Boleh. Jadi nanti bila dia orang keluar, dia ada satu kerja fotografer muslimah atau Islamic photographer. Betul ke tak? Betul. Betul tak? Jadi dia ni orang perempuan yang tolong ambil gambar. Tak ada masalah. Orang lelaki dia tutup aurat okey, yang masalah yang cara-cara pelik-pelik ni orang perempuan selalunya. Orang melekat kat siling, orang perempuan. Lelaki ke bawah. Dah. Orang perempuan melekat ni. Habis semua cara.
Kalau cameraman, kalau Ustaz Irwan jadi cameraman, pening Ustaz Irwan. Oh my god, what happened to my eyes? Mata aku jahanam, tuan-tuan. Imam Syafi'i pun kata, dia mengadu pada guru dia, syakautu ala alwaqi ala su'i hifzi. Mengadu, Imam Syafi'i ini terkenal ingatan terlalu kuat, macam mesin fotostik. Jadi dia mengadu pada guru dia, ya wahai guru Waqi, kenapa ingatan aku makin kurang? Maka ni Waqi tanya, mu ada buat maksiat ke? Syakautu ala alwaqi ala su'i hifzi wa arsyadani ala tarkil ma'asi. Bila tanya, oh aku ada nampak betis. Ada kata riwayat mengatakan betis, ada riwayat mengatakan buku lali. Tapi yang kuat buku lali tak? Tumit. Tumit. Buku lali di belakang tumit. Tumit. Nampak? Hilang ingatan. Kalau nampak tutut, bukan saja hilang sebelah, hilang semua tuan-tuan. Itu yang hilang. Tengok baby keluar. Itu mana datang baby ni? La ilallah. Cari fotografer lelaki, perempuan agar tak nampak benda-benda yang haram, tak nampak benda-benda yang itu tanggungjawab ibu bapa. Jadi kita sokong biar ada fotografer daripada golongan perempuan yang boleh buat benda-benda begitu. Ambil gambar. Jadi tak adalah masalah sangat dari sudut hukum. Jadi sekarang kita banyak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Manakala yang terakhir tuan-tuan yang kita kena nasihat pada anak-anak kita, khafifatul mahr. Kita ringankan atau murahkan kita punya permintaan anak perempuan ni. Orang panggil hantaran, mas kahwin, hantaran. Dia sekarang ni masih isu dia kalau kat Malaysia mas kahwin murah, hantaran tu yang mahal. RM33,000, RM33, nampak sikit je. Hang tengok betul-betul tu, 33,000. Kenapa minta nombor tu? Hari jadi mak. Apa pula mak 33 hari bulan? Tu pening dah tu. Ya? Sampai peringkat itu tuan-tuan. Jadi menantu pening kepala. Khafifatul mahar, kurangkan. Itu sebab Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan satu hadis yang mana Nabi SAW dia menyebut min barakatil mar'ati an tatayassara khitbataha. Perempuan yang tak ada keberkatan, isteri yang ada keberkatan, anak-anak perempuan yang kahwin ada keberkatan ialah kahwin yang murah. Murah tu jangan ambil kesempatan pula. Murah tu maknanya mudahkan. Ikut adat kita. Jangan ikut adat artis. Jangan ikut adat barat. Ini barat cium depan orang ramai, kita pun cium juga. Ustaz, saya cium dahi Ustaz. Sama, haram juga sebab depan orang. Tu Pak Haji tu tengok tu. Pak Haji kata, oh sedap tu, kau cium ni. Itu jadi haram sebab menimbulkan fitnah. Nak cium nanti mak ayah bagi peluang dalam bilik nanti, hang nak cium dinding pun sama-sama tak ada masalah. Ini masa ni lah sibuk nak cium. Oh sebab saya tengok artis cium lah. No, itu barat. Kita ikut Islam. Nabi tak suruh. Nabi tak pernah cium Aisyah depan orang ramai. Pernah ke Ustaz? Tak pernah. Nabi cium kat rumah. Itu pun Aisyah riwayatkan. Kata Nabi cium, Nabi keluar pergi khutbah untuk jadikan ia simple ataupun contoh kepada hukum, penentu kepada hukum. Itu berlakunya khilaf. Sentuh isteri batal wuduk atau tak batal wuduk. Imam Syafi'i kata batal, mazhab lain kata tidak batal. Berdasarkan pada pandangan itu. Tapi tak apalah, jangan pakai mazhab lain, kita pakai mazhab Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi biarlah murah maharnya, murah dia punya hantarannya, ada keberkatan. Wa ayyatayassara sadaqaha. Dia punya hantaran, dia punya apa lagi? Sadaq bahasa Melayu tu. Mahar juga. Mana mudahkan? Pertunangan dan maharnya murahkan. Wa yatayassar wiladataha, dan mudahkanlah anak-anak perempuan kita ini melahirkan baby. Kita jangan streskan orang. Kadang-kadang kan tuan-tuan, mak mentua ni sibuk sangat nak dapat cucu. Anak ni dia lebih tahu apa yang dia nak. Kadang-kadang dia orang ni stres tak dapat baby. Kadang-kadang dia orang ni dah usaha siang malam. Itu sebab bila dalam majlis yang berusaha saudara kita, dia usaha dahulu tapi tak dapat. Orang kata dia punya benih ni mati tengah jalan. Tak dapat baby, stres. Janganlah pula mak mertua atau bapa mertua tanya, Wan, bila kau nak dapat anak ni Wan? Wan stres. Tahulah dah 5 tahun tak dapat baby. Sabar. Nabi Ibrahim dengan Sarah 84 tahun baru dapat baby.
Takkan nak tunggu 84 tahun Ustaz. Tak apa, itu untuk contoh. Sabarlah sikit. Dah lepas dia punya period dia, waktu dia, kau kahwin seorang lagi. Baru ada sebab. Ini baru tunggu 2-3 bulan dah kecoh dah mak ayah ni. Jadi jangan punca anak-anak stres. Yang kita galakkan tak apa, sabar anak-anak saya. Sabar pada isteri, sabar pada anak lelaki, sabar. Teruskan usaha siang dan malam. Jumpa doktor, jumpa Tok Bomo. Bomo pun biarlah yang baca Quran. Baca Quran, yang baca ayat suci Al-Quran. Jangan tu pergi jumpa Bomo hok pakai kain kuning apa semua tu. Itu syirik tuan-tuan saudara mati sekalian. Pakai sihir, na'udzubillah min zalik. Jadi mak mertua tolong nasihat-nasihat. Mak ayah lagi-lagi memberi nasihat. Bagi galakan. Yang bagi galakan untuk yang terbaik. Jadi kalau ada pada kita dalam sambil-sambil itu bagi pesan pada anak menantu perempuan kita, banyakkan bersabar. Kita itu amalan yang kita dibuat, yang kita perlu buat untuk kita menjana keluarga yang bahagia, keluarga yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tanggungjawab ibu bapa dalam menjana generasi yang nak masuk ke alam perkahwinan, pertunangan, perkahwinan dan seterusnya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zar atas penerangan. Ibu-ibu dan bapa-bapa yang baru hadir, jangan bimbang, ni baru round 2, kita ada lagi 26 round lagi insya-Allah. Sampai pukul 9 kita kat sini. Bukan kebas lagi dah, tak rasa kaki dah Ustaz. Kita memang ada masa sampai malam dah, tak apa. Tapi tak apalah, kita meraihkan. Kita ni kena ada rahmatan lil alamin kan. Jadi kita terpaksa kita hentikan dulu di round 2 ni insya-Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan kepada yang seterusnya, mungkin kita minta daripada Ustaz Zahzan, Dr. Zahzan untuk memberikan sepatah dua kata penerangan berkenaan majalah Solusi yang diterbitkan. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Irwan dan Ustaz Izhar, para penonton dan juga hadirin hadirat ini mulia Allah sekalian. Di tangan saya pada waktu ini adalah majalah Solusi. Ya, sedikit penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mulia Allah sekalian. Berdiri dah habis ni, beri semangat sikit. Ni tuan-tuan dan puan yang mulia Allah sekalian, ni bukan magic ni. Ni satu bahan yang kami cuba jadikan dia sangat baik tuan-tuan. Tajuknya yang ni tutup aurat supaya selamat. Cuba tuan-tuan, cuba untuk terbaiki sesama. Jadi kita orang yang melihat orang lain belum jadi sempurna, janganlah kita merendahkan mereka. Kerana saya berkata, kamu lihat seorang, kamu hendaklah sangkakan dia lebih baik daripada kamu. Kamu lihat orang tua, dia lebih banyak ibadah daripada kamu. Kamu lihat orang muda, dia tentu tidak dosa banyak daripada kamu. Kamu lihat seorang yang belum masuk Islam, mungkin dia masuk Islam jadi lebih baik daripada kamu. Ya, sentiasalah kita bersangka baik seperti itu. Ini usaha untuk jadi baik. Majalah ni tuan-tuan, dalamnya ada 5 perkara. Majalah Solusi ni kita terbitkan kerana 5 perkara. Nombor 1, kita nak bawa Quran dan hadis sebagaimana diturunkan pada zaman Nabi SAW dengan kapasiti yang kita ada. Kita bawa penceritaan di balik semula, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Macamlah sebagai contohnya cerita kenapa adanya tayamum. Kenapa ada tayamum? Dalam hadis dan turun ayat fatayamum sa'idan thayyibah. Ada satu cerita, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kehilangan rantai. Lalu dia beritahu kepada Nabi, Nabi suruh sahabat-sahabat cari sampai Nabi tertidur. Akhirnya bila Nabi tersedar, sahabat semua takut nak gerakkan Nabi. Nabi dikejutkan, dah hampir habis waktu asar nak masuk maghrib. Dalam riwayat tersebut. Lalu tuan-tuan, sahabat-sahabat menjadi tak senang. Mereka kata pada Abu Bakar, kenapalah Aisyah ni menyusahkan kita? Aisyah radhiyallahu anha cubit oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dicubit di belakangnya. Ni anak gadis dia kan, menantu Nabi adalah menantunya kan. Lalu Nabi kata tak apalah, kalau tak jumpa juga biar kita pergi tempat lain sembahyang. Bangun saja unta tersebut, barulah nampak punya rantai itu duduk di bawah unta. Jadi tuan-tuan, kisah daripada kisah ni kita bawa dalam Solusi sebagai contoh. Quran dan hadis kita banyakkan. Nombor 2, dalamnya banyak hukum hakam. Nombor 3, dalam majalah Solusi ni penuh dengan kisah ulama-ulama yang telah mati. Kita bawa mereka yang telah mati kerana mereka contoh yang terbaik. Nombor 4, dalamnya banyak doa tuan-tuan, banyak betul-betul, banyak ringkasan-ringkasan dan dipublishkan secara berkala colorful Dan yang terakhir sekali ditulis oleh orang-orang yang tuan-tuan senangi insya-Allah. Dan saya datang ke sini pun saya nak melamar ustaz-ustaz yang berminat untuk menulis dalam majalah-majalah terbitan Telaga Biru. Dan alhamdulillah pada hari ini kami ada bersama yang baik dengan masing-masing tuan-tuan. Dan waktunya atas kebaikan yang kita cuba jalan ini adalah Syukran International. Ni Haji Ismail. Terima kasih tangan Haji Ismail sekali lagi. Ni Syukran International tuan-tuan.
Ustaz Izhar pun akan menulis insya-Allah dalam salah satu majalah ni. Tuan-tuan, inilah majalah solusi. Kami mengharapkan padanya di pendidikan, memujuk, mengajak orang, dan bahannya penuh dengan kisah-kisah para ulama, para salafus saleh, Quran dan juga hadis jadi keutamaan. Ya, isunya sentiasa berkisar kepada Quran dan hadis. Kita cuba pujuk orang untuk jadi baik, berusaha untuk dapat hidayah Allah. Di samping itu majalah ni telah pun terbit adiknya bernama Gen Q, Generasi Quran. Tuan-tuan boleh dapatkan dengan masih tuan-tuan, minta masih tuan-tuan langgan dengan Haji Ismail, syukran. Mudah-mudahan tuan-tuan bawa pulang nur ke dalam rumah kita bulan ni. Bacalah untuk kita, isi kita, anak-anak kita. Dan insya-Allah pada minggu depan akan terbit satu majalah baru lagi, nama dia Al-Ustaz. Al-Ustaz adalah majalah yang diinspirasikan daripada soal jawab tentang kehidupan. Contohnya kuku apa hukum boleh kuku panjang? Apa hukum potong kuku hari Jumaat? Apa hukum potong kuku malam? Apa hukum buang kuku merata-rata? Apa hukum pakai inai bagi lelaki? Apa hukum warnakan inai di tapak tangan bagi lelaki? Jadi bab kuku aja dengan hukum berkaitannya dah 10. Jadi dalam kes itu kita terbitkan majalah hukum hakam namanya Al-Ustaz. Apa hukum orang lelaki pakai inai warna hitam rambutnya? Apa hukum orang lelaki potong rambut macam Trojan? Kan? Apa hukum ikut hati-hati barat dari suruh rambut? Jadi rambutnya dah banyak hukum. Apa hukum perempuan meluruskan rambutnya untuk suami? Kan? Jadi majalah Al-Ustaz akan datang pada minggu depan insya-Allah, dan wakil tetap kami di sini untuk masing-masing tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jumpa dengan Haji Ismail Safari dan dapat dari beliau macam mana cara tuan-tuan boleh menyumbang untuk koperasi masjid tuan-tuan. Sebagai contoh, sampai membekalkan ilmu dengan majalah yang kami lancarkan pada hari ini dan adiknya Gen Q. Tuan-tuan, pada hari ini ada jualan perdana yang cuba diadakan untuk kumpul dana masjid, di samping untuk peluang-peluang lain. Tuan-tuan boleh dapatkan di sebelah mana? Haji Ismail? Di sebelah sana ni? Dekat Haji Ismail. Ya, majalah-majalah yang sebelum ni. InsyaAllah isunya tidak laku, kerana penekanannya sentiasa kepada Quran, kepada hadis. Dia tak cerita tentang menteri di Malaysia naik, menteri itu turun, menteri itu letak jawatan. Tak. Kami tak cerita benda-benda itu. Semuanya cerita-cerita para ulama salafus saleh dalam ni, insya-Allah. Tak ada cerita-cerita yang berkaitan dengan kegiatan harian, tak ada. Masih itu ada kuliah, tak. Dia cerita umumnya kepada Quran dan hadis. Ya, fokusnya kepada Quran, hadis dan fatwa-fatwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zazan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Dr. Zazan, panelis kita yang utama, dan juga Ustaz Izhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan setiap saat kita berada di sini dengan pahala kebaikan dan saat-saat kita yang abadi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapa-bapa, sama-samalah kita berusaha bersama dalam memperbaiki perkahwinan, pernikahan dan keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan dengan dasar untuk Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah dan keluarga yang penuh dengan mawaddah dan rahmah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya serahkan semula majlis kepada pengacara kita Ustaz Baharul Ulum. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada pagi ini. Marha